Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 2 Zamrud. Seperti biasa, pada pagi ini kita teruskan untuk sesi PDPR kita bagi tarikh 30 Ogos 2021. Jadi sebelum tu cikgu harapkan murid telah pun bersedia dengan buku tulis yang telah dituliskan berdasarkan maklumat yang cikgu paparkan di dalam WhatsApp grup 2 Zamrud, dan juga sediakan juga buku teks matematik tahun 2 jilid 2 muka surat 61 hingga 64. Kita masih lagi berada di dalam tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Cuma kita memberikan tumpuan kepada subtopik yang kedua, iaitu jisim. Okay, pada hari ini cikgu akan memberikan penerangan berkaitan tentang kenali unit gram dan kilogram yang berada di dalam tajuk jisim, kemudian timbang jisim objek, kemudian menganggar jisim objek. Jadi sebelum tu apa yang cikgu nak? Pada buku tulis tolong tuliskan hari ini hari Isnin 30 Ogos 2021 tajuk jisim yang berada di dalam tajuk panjang jisim dan isi padu cecair. Kemudian tuliskan kenali objek. So dekat sini kita tengok bagi unit gram, kita akan lihat simbol dia adalah gram. Jadi murid perlu tuliskan seperti biasa, bagi unit kilogram simbol dia adalah kilogram. Jadi selepas tu nanti penerangan di My View Board, murid akan dapat menjawab soalan berkaitan dengan timbang jisim objek yang pertama, di mana mungkin rumah murid tidak ada penimbang. Okey, masalahnya penimbang yang 3 kilo ke 5 kilo ataupun yang 10 kilo ataupun yang 3 kilogram ke bawah mungkin tak ada. Jadi apa yang cikgu harapkan melalui penerangan ini murid dapat mencari objek yang berada dekat rumah yang murid boleh lihat berapa jisim berat gram dan kilogram objek yang murid dapat dekat rumah. Kalau ada timbang lagi baguslah. Okey, jadi selepas tu cikgu nak ingatkan, habis saja siap kerja murid, tolonglah isikan kehadiran seperti biasa yang mana murid boleh rujuk di mylink.la/cikgu Fauzi. Klik akan keluarlah senarai kehadiran murid 2 Zamrud dan klik contoh nama kat sini, Ain Safia. So, tekan submit. Submit maksudnya hantar. Okey, terus cikgu pergi ke My View Board bagi penerangan yang pertama berkenaan dengan kenali unit gram dan kilogram. So, dekat sini ada ilustrasi gambar suasana di pasaraya di mana kita dapat lihat dekat sini budak lelaki ni menanyakan jisim susu tepung. Okey. So apa yang dia beri tahu kepada jurujual tersebut, dia dapat lihat isi padu susu tepung tersebut bersamaan dengan 1 kilogram. Kemudian adik dia pula melihat jisim bagi roti tersebut 400 gram. Okey, murid-murid kena ingat bila kilogram bermaksud jisim sesuatu objek itu adalah lebih berat, dan sekiranya gram jisim sesuatu objek tu lebih ringan. Okey, lebih ringan. Ingat murid-murid, dia bergantung kepada jisim sesuatu objek. Jadi dekat sini kalau kamu lihat 400 gram ditulis gram. G ni ya. 1 kilogram ditulis gram. Itu adalah simbol bagi gram. Okey, dekat bawah ni, dan juga simbol bagi kilogram. So, kg. Murid kena ingat ini adalah salah satu formula yang cikgu nak ingatkan murid. Kalau dia melibatkan kilogram, bermaksud objek atau sesuatu benda itu berat. Kalau dia gram, G, bermaksud objek tersebut lebih ringan daripada yang kamu pegang berat. Kadang-kadang murid tengok 1 kilogram pun bagi dia dah berat, tetapi jangan buat kesimpulan bahawa objek itu adalah berat. Contoh gula kan 1 kilogram. Tak, sebenarnya kita ada melalui pertimbangan kita sebenarnya. Okey. So cikgu turun di bawah. Di bawah ni ada latihan seperti biasalah. Ini tak apa kita buat kemudian sebab cikgu nak tunjuk kepada murid bagaimana untuk kita menganggar dan juga menimbang jisim objek. Okey, seterusnya kita masuk kepada sengatan yang ada pada sesuatu alat penimbang. Dekat sini cikgu tunjukkan kepada murid. So murid kena tengoklah. Okey, cikgu buka kepada satu muka yang lain. Okey, ini merupakan penimbang yang biasa murid lihat yang ada dekat pasaran. Kalau kamu tengok di belah kiri ni, okey, di laptop cikgu belah kiri lah. Okey, ini adalah penimbang 100 kilogram. So sangat berat. Ini adalah penimbang yang ada nilai sengatan 4 kilogram. So dia boleh pakai sehingga 4 kilogram saja. Ini merupakan penimbang elektronik. Penimbang elektronik. Tak sama dia menggunakan bateri. Ini adalah yang warna biru ni, ini adalah penimbang biasa di mana
ia mungkin boleh diguna untuk berat yang kurang daripada 1 kilogram ataupun 1 kilogram, okey, ataupun 2 kilogram ataupun 3 kilogram. Tak boleh terlalu berat. Biasanya awak jumpa ni dekat mana rumah kita kan kalau mak kita buat kuih kek. Okey, ni merupakan skala berat analog. Yang kamu tengok dekat sinilah. Ni adalah skala berat analog sesuatu objek itu yang kita gunakan pada penimbang. Okey. Jadi kat sini cikgu nak tunjukkan kepada murid bahawa apa yang kita dapat kenali sebagai yang dikatakan sebagai sengatan. Kalau murid belajar ikut jam, murid akan dapat tahu apa itu sengatan. Ini adalah sengatan. Yang cikgu tunjuk kepada awak jam tu kan. Ini adalah sengatan yang cikgu tengah lukiskan ni. Sengatan dekat sini. Jadi bila dia sampai kat sengatan yang paling panjang tu, itu bermaksud 0.5. Jadi bila sampai dekat sini dia jadi 1 kilogram. Bila dia sampai dekat sini dia akan jadi 1.5 kilogram. Sehinggalah habis ke 4 dan ke sini dia akan jadi berapa? 4.5 kilogram. Okey, so kat sini murid dah tahulah kalau dia sampai kat sifar ni dia mungkin akan jadi 5 kilogram. Ingat ini kita panggil dia sengatan yang ada pada permukaan penimbang. Okey, seterusnya. Ni cikgu nak tunjuk. Pula ini merupakan apa ni? Ini adalah penimbang berat. Okey, yang biasa digunakan untuk timbang kita lah. Timbang berat awak, timbang berat saya, timbang berat ayah, mak ayah awak. Biasa ada dekat hospital. Kat rumah pun ada juga sekarang sibuk orang nak timbang kan sebab banyak makan PKP ni. Jadi dah gemuk dia nak sibuk timbang berat badan dia. Okey, itu sekarang cikgu masuk kat sini dah biasa. Ini yang cikgu kata tadi itulah sengatan pada permukaan sesuatu alat penimbang. Okey, kalau kamu tengok kat sini, sengatan 50 gram di antara jarak di antara sesuatu nombor tersebut yang kamu tengok kat situ. Kalau untuk penimbang sengatan 50 gram, so kamu dapat lihat kat sini, dia di antara sifar ke 50 gram tersebut. Okey, kalau sengatan 100 kilogram, kalau kamu tengok di antara sifar ni ke 100 dekat sini. Yang warna merah cikgu ada tunjuk ni. Okey, seterusnya sekiranya untuk penimbang yang kamu tengok sengatan yang ditunjukkan sini, jadi kamu kena tulis nilai tersebut berapa berat sesuatu barang. Contoh, daripada 1 turun ke 200. So, dekat sini kita tengok dekat situ di berapa? 200. So, kemudian kalau kamu tengok untuk penimbang kilogram pula, jangan lupa dia punya simbol diagram. Awak jangan lupa untuk simbol diagram ni. So, kalau kamu tengok daripada 1 sengatan ni ke 2, dia akan jadi untuk sengatan 2 kilogram. Mudah saja, tak susah pun. Ini kita biarkan dulu sebab cikgu tak nak sebab latihan rumah awak tak ada penimbang. Kalau ada penimbang awak boleh buat tapi tak semuanya ada penimbang lah. Okey. Okey, seterusnya bagaimana nak timbang jisim sesuatu objek. Okey, kalau kamu tengok kalau rumah awak ada penimbang, tak kisah boleh guna penimbang yang 10 kilogram ataupun penimbang yang 3 kilogram. Ada dekat jual kat pasaran. Tetapi kalau kamu guna cikgu, awak akan tanya cikgu boleh ke guna penimbang tepung yang mak kita buat kek tu? Boleh. Tetapi kamu kena kenal pasti dulu sengatan dia mesti lebih daripada 1 kilogram. Contoh dia 3 kilogram ke? Okey, contoh Okey, sengatan dia tu 3 kilogram ke? Okey, 5 kilogram ke? Baru boleh awak nak timbang buah ni. Kalau dia punya sengatan dia pada penimbang tersebut, contoh dia 3 kilogram, awak letakkan buah durian. Buah durian lebih berat daripada 3 kilogram kan? Rosak penimbang tersebut. Jadi jangan. So, kalau kamu tengok sebelum timbang objek, dekat sini pastikan jarum penimbang menunjuk tanda kosong. Banyak peniaga yang berniaga tidak jujur. Jadi cikgu nak ingatkan awak, satu hari kalau awak jadi seorang usahawan yang berjaya yang melibatkan alat penimbang, tolong hati-hati sebab dia melibatkan urus niaga dan rezeki kita. Jadi kalau kita nak timbang sesuatu benda tu, pastikan sengatan penunjuk dia ni berada di sifar. Dekat sifar ni lah. Kalau kamu tengok kan, cikgu nak besarkan. Dekat sifar ni. Jadi, ni cikgu tunjuk kat awak. Tu kan ada sifar kan. Jadi, dekat bahagian situ. Kita tak nak awak melebihkan ke, kurangkan ke, tak boleh. Okay, jadi kamu mesti tepat.
nak menimbang sesuatu jisim objek. So dekat sini kalau kamu tengok budak lelaki tersebut, jisim limau 2 kilogram. Okey, jisim apple 8 gram. Okey, bermaksud limau ni dia lebih apa? Dia lebih berat. Kenapa? Kita dah boleh tengok dah dekat sini simbol dia adalah kilogram berbanding dengan jisim apple iaitu gram. Jadi apple ni kita boleh katakan dia lebih ringan daripada buah limau. Awak kena tengoklah simbol yang terlibat tu. Kalau gram dia ringan. Kalau kilogram bermaksud ia lebih berat daripada. Okey. Yang ni juga kalau kamu tengok ada biskut kat rumah kita kan. Tu yang cikgu nak awal hari ni kerja kita ada banyak sikit lah. Tapi sikit je, kerjanya sikit. Tetapi kerja awak ada banyak sikit. Bermaksud nak cari bekas-bekas ke yang ada tulis kilogram, ada tulis gram dekat rumah. Ada beberapa yang awak kena isi dekat situ. Jadi dekat bawah ni cikgu tak nak lah awak pergi menimbang sebab rumah awak tak ada penimbang. Hanya apa yang boleh cikgu tunjuk kat sini, awak tengok jisim objek tersebut dan tuliskan jawapan dia saja. Dan pada latihan 1 dan 2 nanti, awak kena cari objek yang ada sudah pun siap pada plastik ataupun kotak ataupun bekas tersebut, dia tulis gram dia. Awak senaraikan tu je sebab rumah awak tak ada penimbang. Kemudian awak pilih lagi sesuatu barang atau objek yang ada dekat rumah, awak tengok saja dan awak teka berapa jisim objek bahan ataupun objek benda tersebut. Tu yang cikgu nak kaitkan tentang anggar jisim objek ni. Kalau kamu tengok kat sini, 3 sekawan ni dia kata jisim si biji ciku ini 60 gram. Okey, ingat bila gram dia ringan. Ni gram ni. Okey, kat sini dia jatuh kat 5, dia jatuh kat sini 6. Okey, 60 gram. So lebih ringan. Saya anggarkan jisim 2 biji ciku lebih kurang 110. Dia anggarkan, sedangkan kamu boleh tahu kalau sebiji dia 60 gram, tetapi kalau dia 2 biji, okey, dia jadi lagi 1 biji 60 gram, so 6 12 kan, 120 gram untuk 2 biji. Tetapi budak perempuan ni dia meneka saja 110. Jadi kat sini ada kurang sedikit berbanding apa yang kamu lihat melalui 60 gram ditambahkan lagi 60 gram. Maksudnya ada 2 biji dekat sinilah, 2 biji buah ciku. Jadi awak dekat rumah nanti yang ketiga, latihan ketiga tu awak menganggarkan, awak carikan sesuatu bahan atau objek yang ada dekat rumah, benda dekat rumah tu. Awak tengok objek tersebut, awak amati, kemudian awak teka berapa gram objek tersebut. Sebab rumah kita tak ada timbang. Itu sebab cikgu kata yang pertama sekali tadi, okey, yang pertama sekali awak kenal, cikgu tunjuk kenal. Kenal unit, gram dan juga kilogram. Kemudian awak menimbang. Okey, awak menimbang. Dan yang terakhir sekali awak menganggar. Okey, menganggar jisim. Okey, menjisim apa? Jisim objek lah. Objek tu apa? Benda. Awak boleh pilih lah mana awak anggar. Awak teka sama ada dia gram, berapa gram ataupun berapa kilogram. Cikgu tunjukkan tanda soal kat sini. Awak kena nyatakan dia. Mudah sahaja, tak susah. Okey, kemudian cikgu pergikan dekat sini untuk bahagian yang anggaran tadi. Apa perlu buat ialah nanti dalam buku latihan awak tu senang je macam ni, mencari dan menyenaraikan objek mengikut jisim. Mengikut jisim. So awak tengok apa dekat rumah awak, kat dapur ke apa yang ada gram. So awak senaraikan dekat sini. Contoh ubat. Okey, ubat gigi kan. Ubat gigi senaraikan berapa gram. Okey, untuk kilogram ni pula kamu tengok ada gula kan. Berapa kilogram gula? Nyatakan kilogram dia. Berapa kilogram gula, kemudian berapa gram ubat gigi tersebut. Senang je, tak susah. Itu je kerja awak hari ni, bukannya banyak pun. Sikit je. Jadi selepas siap kerja nanti, tolong isikan kehadiran seperti biasa. Okay, cikgu nak ingatkan, kita ada aktiviti bulan kebangsaan peringkat sekolah. Jadi awak sertailah semua aktiviti yang menumpukan kepada tahap 1, tahun 1, 2, 3. Jadi awak masuklah, jangan tak masuk. So itu sahaja sesi penerangan cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.